Habib. Siapa Habib? Dan tawassul. Apa itu tawassul? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni Book Surgeon telah ditawarkan lagi membuat resensi buku dan kita telah ditawarkan dengan dua buah buku, iaitu yang pertama Menjawab Kebatilan Tawassul Para Habib dan Membongkar Penyelewengan Tafsir oleh Para Pengamal LGBT. Baik, aku telah diamanahkan untuk membedah buku Menjawab Kebatilan Tawassul Para Habib, tulisan Nur Adillah Amiruddin dan Fadlan Muhammad Uthman. Untuk anda yang nak mendapatkan buku ni, anda boleh PM kami ataupun boleh terus ke Instagram ataupun laman web PTS untuk membeli kedua-dua buah buku ini. Baik, kita akan teruskan dengan pembedahan buku Menjawab Kebatilan Tawassul Para Habib ini. Dengan plan aku adalah aku akan membedah buku ni kepada dua bahagian. Yang pertama, aku akan ceritakan berkenaan dengan apa itu Habib, bagaimana Habib tu datang ke, bagaimana golongan Habib ni datang ke Nusantara, kemunculan golongan Habib ini, dan sedikit pengenalan berkenaan tawassul, istighasah, dan dalam bab yang kedua aku akan ceritakan berkenaan dengan hukum kita bertawassul, dan juga kita akan aku akan explain sikit berkenaan dengan kelebihan dan sedikit kekurangan pada buku ini. Itu di bahagian yang kedua. So aku akan bahagikan kepada dua pembahagian lah. Untuk bahagian yang pertama ni, sedikit pengenalan dengan buku, berkenaan dengan buku ni. Buku ni dia taklah tebal sangat. Dia cuma dalam 152 muka surat, dengan di bahagian belakang ada rujukan dan juga bahagian catatan. Untuk anda yang tak suka conteng buku, ini baik untuk anda buat catatan di belakang. Dan juga untuk pengetahuan anda semua, buku ini adalah sebenarnya adalah sebuah disertasi. Buku ini adalah adaptasi daripada disertasi yang dikemukakan bagi memperoleh ijazah sarjana. Ia telah diputuskan sebagai disertasi cemerlang oleh Fakulti Pengajian Islam di UKM, kalau tak silap aku. Ya, penerbit UKM Press. Yes. Okey, baik. Dalam bab awal buku ni penulis dia bawa masuk berkenaan dengan pengertian Habib dan juga asal usul gelaran Habib. Tahu tak apa yang sebenarnya Habib ni dibahagikan kepada, ada tiga pendapat yang membawa pengertian Habib tu sendiri. Yang ketiga-tiga pendapat tu anda boleh baca nantilah bila anda beli buku ni. Itu aku takkan explain satu-satu. Cuma ada tiga pendapat yang mendefinisikan perkataan Habib itu sendiri. So itu yang pertama. Yang kedua, buku ini juga menerangkan berkenaan dengan manhaj akidah dan juga manhaj fiqh golongan Habib. Okay, so sebelum ni kita mungkin dengar Habib, tapi kita tak tahu apa manhaj akidah dia, apa manhaj fiqh dia. Dan juga ada sedikit pengenalan berkenaan dengan di bahagian yang kedua, baru penulis selepas dia dah buat pengenalan berkenaan dengan Habib, di bab kedua baru dia tunjukkan macam mana kemunculan golongan Habib tu sendiri. So mungkin kita tak tahu yang seperti yang kita tahu, cucu Nabi Muhammad SAW ada dua, iaitu Hasan dan juga Husin. Jadi dalam buku ni dia tunjuk macam mana nasab daripada Fatimah, Husin, Ali Zain Al-Abidin, Muhammad, Ja'far Al-Siddiq, Ali Al-Uraidi, dan bersambung ke golongan Habib ni. So dia akan tunjukkan satu-satu dalam bentuk rajah di muka surat yang ke-22. Penulis buat dalam bentuk rajah untuk memudahkan kita untuk faham bagaimana munculnya golongan Habib ni. Okey. So daripada golongan Habib tadi,
daripada penulis dia tunjukkan bagaimana kemunculan seorang yang digelar sebagai Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ni adalah tokoh pertama golongan Alawiyin yang dia berhijrah ke Hadramat. Okey, ini kita dapat tengok di muka surat yang ke-24. Dan daripada Hadramat tu, dia tunjuk lagi bagaimana daripada kampung Al-Hajarain tu, dia berpindah ke kampung Husayyisah. Lepas tu, dia berpindah ke Tarim yang terletak di selatan Hadramat. So, seperti yang kita tahu, kebanyakan Habib yang mai ke negara Malaysia ni, kebanyakannya menetap di sana, di Tarim, iaitu di selatan Hadramat. Okey. Buku ni juga dia menerangkan kepada pembaca bagaimana perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan ahli sejarah bagi menentukan kesahihan nasab keturunan Bani Alawi tadi. Bani Alawi yang membentuk golongan Habib tadi. Okey, so itu menarik. Sebab apa? Di muka surat yang ke-26, penulis dia ada nukilkan karya-karya tulisan ahli sejarah yang bukan Said, yang dia tak memasukkan penghijrahan Ahmad bin Isa tadi, dan juga tulisan-tulisan keturunan Said yang memasukkan kedudukan Ahmad bin Isa tadi. So itu cuma pencanggahan pendapat yang berlaku dalam kalangan ahli sejarah. So itu juga kita akan dapat baca dalam buku ni nanti. Baik, buku ni juga dia akan dalam muka surat yang ke-30, penulis tunjukkan macam mana sejarah awal kedatangan golongan Habib ke Nusantara. Dia akan tunjuklah sebab kebanyakannya seperti yang kita tahu, golongan Habib yang datang ni kebanyakannya macam aku beritahu tadi, dia datang daripada Hadramat, dan dia akan tunjukkanlah macam mana perjalanan golongan ini akhirnya mereka datang ke Nusantara dan menyampaikan dakwah mereka di sini. Baik, yang seterusnya di bab yang ketiga ni, bab yang menarik yang aku dah explain dan aku dah bincangkan pada video yang sebelum ni, yang aku dah kritik seorang ustaz tu, berkenaan dengan mencintai Ahlul Bait. Kita asyik dengar perkataan Habib, Said, Deni Sharifah, tapi kita mungkin tak pernah terlintas dalam kepala otak kita yang mereka ni adalah Ahlul Bait. Dan kita juga tak pernah terfikir kenapa kita kena hormat golongan ni. Dari mana asalnya bukti-bukti yang menunjukkan kita kena hormat mereka ni? Nabi Muhammad lah. Kenapa yang mereka ni yang cuma keturunan kita kena hormat juga? So dalam buku ni, di bab yang ketiga, penulis bawakan beberapa dalil bagi menunjukkan kepada kita mengapa kita kena hormat golongan ni. Tapi hormat adalah hormat dan juga taksub dua benda yang berbeza lah. Yang itu kita akan explain nanti di bab yang seterusnya. Cuma penulis dia bawakan beberapa dalil di muka surat 34, 35, hadis daripada Nabi SAW. Lepas tu muka surat 37, muka surat 39, penulis dia ada bawakan beberapa dalil untuk menunjukkan kenapa kita kena menghormati golongan ini. Tapi di muka surat yang ke-40, menariknya, penulis dia bawakan sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maksudnya penulis dia nak explain kat sini, walaupun kita nak mencintai Ahlul Bait, tapi ia perlu didasari dengan Al-Quran dan juga sunnah juga. Ahlul Bait atau tak Ahlul Bait, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Dan juga satu hadis yang menarik di muka surat 43, hadis yang menceritakan yang mana Nabi dia kata, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak mampu menolong kamu daripada ancaman Allah. Wahai Safiyah, dia ada bacalah sampai yang kat bawah sekali,
wahai Fatimah anak perempuan Muhammad, mintalah kepada aku apa yang engkau kehendaki daripada hartaku, aku sama sekali tidak mampu menolong kamu daripada ancaman Allah. Hadis direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan nombor hadis 2753. Penulis dia cerita pasal Habib, penerangan berkenaan Habib, tapi di bab-bab yang di belakang ni berkenaan dengan Habib ni ditunjukkan limit yang kita perlu letakkan dalam kita nak mencintai Ahlul Bait. So itu pada aku menarik untuk kita fahami berkenaan dengan konsep Habib dan konsep menyayangi Ahlul Bait itu sendiri. Baik, di muka surat yang ke-24 dia dah masuk ke bab yang sedikit kritikal, iaitu nak membincangkan berkenaan dengan tawasul. Konsep tawasul menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey. Di bab ini penulis dia masukkan berkenaan dengan pendefinisian tawasul dan juga konsep tawasul menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu ataupun mungkin ada yang tak tahu, tawasul dibahagikan kepada dua, iaitu tawasul yang disyariatkan dalam Islam dan tawasul yang dilarang. Di muka surat ke-51 penulis dia tunjukkan tawasul jenis apa yang disyariatkan, tawasul apa yang dilarang dalam Islam. So penulis dia ada masukkan seperti yang kita ketahui, tawasul yang disyariatkan dalam Islam adalah tawasul dengan nama-nama Allah, tawasul dengan orang soleh, tawasul dengan amalan soleh. Tawasul yang dilarang dalam Islam adalah tawasul yang melampaui batas. Yang menariknya, di muka surat 53, penulis dia bawa dalil untuk menunjukkan kenapa tawasul dengan nama-nama Allah ni adalah tawasul yang dibolehkan. Muka surat 55, penulis bawakan dalil untuk menunjukkan kenapa tawasul dengan orang soleh ni dibenarkan. Dan juga di muka surat yang ke-58, penulis bawakan dalil lagi untuk tunjukkan kenapa bertawasul dengan amalan soleh ni dibolehkan dan dibenarkan di dalam Islam. Di muka surat ke-65, penulis dia bawakan contoh-contoh tawasul yang dilarang, pengertian berkenaan dengan tawasul yang dilarang dan mengapa ia dilarang, bagi untuk kita memahami berkenaan dengan konsep tawasul itu sendiri. Di bab yang kelima, penulis dia bawa perbezaan di antara tawasul dengan istighosah. So ini pun menarik juga. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin kita dengar perkataan tawasul, kita dengar perkataan istighosah, tapi kita sendiri tak dapat nak faham apa yang dimaksudkan dengan tawasul dan apa yang dimaksudkan dengan istighosah. Baik. Dalam bab ini, penulis dia bawakan asal usul perkataan tawasul itu sendiri dan juga asal usul perkataan istighosah itu sendiri, dan penulis bawakan perbezaan hukum untuk kita beramal dengan tawasul dan beramal dengan istighosah. Yang ini kita boleh tengok dekat muka surat ke-70. Dalam muka surat 70 ni penulis dia bincangkanlah hukum untuk kita beramal dengan tawasul dan juga istighosah. Yang itu kita boleh baca nanti. Di bab yang ke-6, penulis dia bawakan satu bab yang menarik, iaitu mengapa dalil menjadi keutamaan dalam Islam. Bagaimana penulis dia rungkaikan pengertian dalil dan mengapa ia menjadi kepentingan di dalam kita nak memahami agama Islam ni. So penulis dia ada bawakanlah beberapa dalil dan juga untuk memudahkan kita untuk faham berkenaan dengan pengertian dalil itu sendiri.